Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita tentang nak baca kitab ni buku ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahagian 2, kisah Nabi, sahabat, imam, sultan dan panah. Riwayat 11, hadis Sunan At-Tirmizi jilid 3, hadis nombor 1695. Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Rauf bin Ubadah memberitahukan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik bahawa Arubai binti An-Nadar datang kepada Rasulullah SAW, sedangkan putranya iaitu Harisah bin Surakah terkena balak pada waktu perang Badar, iaitu terkena panah asing, iaitu tidak diketahui pemanahnya. Lalu dia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, beritahukanlah aku tentang keadaan Harisah. Sungguh kalau dia mempertahankanmu oleh kebaikan, maka aku mengharapkan pahala dan sabar. Tapi kalau dia tidak memperolehi kebaikan, maka aku mendoakannya. Lalu Nabi Muhammad bersabda, hai ibunya Harisah, sesungguhnya di dalam syurga ada darjat-darjat, dan sesungguhnya anakmu memperolehi syurga Firdaus yang paling tinggi, dan Firdaus itu paling tinggi-tingginya syurga dan paling sedang dan paling utama. Hadis ini adalah hadis hasan sahih Horib dari hadis Anas. Riwayat 11, hadis sahih Bukhari jilid 4, hadis nombor 1766 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Ummu Harisah datang kepada Rasulullah SAW, sedang Harisah suaminya sedang mati dalam perang Badar, kena panah yang tidak diketahui dari mana datangnya. Ummu Harisah bertanya, ya Rasulullah SAW, tentunya anda mengetahui tempat Harisah dalam hatiku, iaitu cintanya kepada. Oleh sebab itu, kalau ia dalam syurga, saya tidak akan menangisinya, tetapi kalau tidak, nanti akan melihat apa yang akan saya perbuat. Kata Nabi SAW kepadanya, benar pendapatmu, syurga itu bukan satu, melainkan banyak macamnya. Sesungguhnya Harisah berada di dalam syurga Firdaus yang lebih tinggi. Seterusnya beliau bersabda, berangkat di waktu pagi atau petang untuk perjuangan fisabilillah lebih baik dari dunia dan seisinya. Busur panah atau tempat meletakkan kaki dalam syurga lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau seandainya seorang wanita penghuni syurga datang ke bumi, nescaya akan memancarkan cahaya terang benderang. Riwayat 13, hadis sahih Bukhari jilid 3, hadis nombor 1279 dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bapa kecilku Anas bin Nadar tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Lalu ia berkata, hai Rasulullah SAW, saya tiada turut dalam permulaan perang waktu Tuan memerangi orang musyrik. Kalau sekiranya Tuan menghadirkan saya waktu memerangi orang musyrik itu, tentu Tuhan akan melihat apa yang saya kerjakan. Dan setelah tiba hari peperangan Uhud dan orang Muslim mendapat kemenangan, Anas bin Nadar berkata, ya Allah, saya minta uzur kepada engkau dari hal yang dikerjakan mereka, yakni sahabat-sahabatnya, dan saya minta kepada engkau terlepas dari hal yang dikerjakan mereka itu, yakni orang-orang musyrik. Kemudian ia tampil ke muka, lalu bertemu dengan Sa'ad bin Mu'az. Lalu ia berkata, hai Sa'ad bin Mu'az, syurga, demi Tuhan, sesungguhnya saya dapati baunya dari jurusan Uhud. Sa'ad berkata, jadi saya sanggupi, hai Rasulullah, mengerjakan apa yang dikerjakannya itu. Anas berkata, maka kami dapati pada Anas bin Nadar lebih dari 80 bekas kena pedang atau tusukan lembing atau kena anak panah. Kami dapati ia telah dibunuh dan dicincang oleh orang-orang musyrik. Tiada seorang pun yang mengenalnya selain saudaranya yang perempuan. Dengan memperhatikan jarinya, Anas berkata, kami mengira ayat ini diturunkan berkenaan dengan hal itu dan serupa yang itu, iaitu ayat yang artinya, di antara orang-orang mukmin ada beberapa orang laki-laki yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Tuhan sampai akhir ayat. Surah Al-Ahzab ayat 23.
Riwayat 14. Hadis Sunan At-Tirmizi jilid 4 hadis nombor 2851. Maksudnya, Bundar menceritakan kepada kami, Abdul Wahab As-Saqafi memberitahukan kepada kami dari Humaid, dari Anas, bahawa Nabi Muhammad SAW berada di rumah beliau. Lalu seseorang melihat beliau, merentangkan tangan beliau dengan memegang anak panah ke arahnya. Kemudian orang tersebut mundur. Ini hadis Hasan Sahih. Riwayat 15 hadis Sunan At-Tirmizi jilid 3 hadis nombor 1695. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiyah menceritakan kepada kami dari Atha bin Dinar dari Abi Yazid Al-Khawlani bahawa dia mendengar Fadlah bin Ubaid berkata, aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid ada 4 macam, iaitu orang mukmin yang sempurna imannya, yang menghadapi musuh lalu membenarkan Allah dalam apa yang dia janjikan sehingga terbunuh. Itulah orang di mana manusia mengangkat penglihatan mereka kepadanya kelak di hari kiamat seperti ini. Dan beliau mengangkat kepalanya sehingga jatuh kopiahnya. Aku tidak mengerti Fadlah menghendaki kopiah Umar atau menghendaki kopiah Rasulullah SAW. Baginda bersabda, dan orang mukmin yang sempurna imannya, dia menghadapi musuh lalu seolah-olah kulitnya ditusuk dengan duri tumbuh-tumbuhan. Kerana takutnya lalu panah asing menimpanya kemudian membunuhnya, maka orang itu berada pada darjat kedua. Orang mukmin yang mencampur perbuatan baik dan perbuatan jahat, menghadapi musuh lalu membenarkan Allah dalam apa jua dia janjikan sehingga terbunuh, maka orang itu berada pada darjat ketiga. Orang mukmin yang melampaui batas atas dirinya, iaitu dengan banyak melakukan dosa-dosa, menghadapi musuh lalu membenarkan Allah dalam apa yang dia janjikan sehingga terbunuh, maka orang itu berada pada darjat yang keempat. Hadis ini adalah hasan gharib yang tidak dimengerti selain dari hadis Atha bin Dinar. Aku mendengar Muhammad berkata, Sa'id bin Abi Ayyub juga meriwayatkan hadis ini dari Atha bin Dinar dari syekh-syekh dari Holland, dan dia tidak menyebutkannya dalam Abi Zaid, dan dia berkata Atha bin Dinar tidak terdapat kelemahan. Okey, kita terakhir untuk muka surat ni hadis Sunan An-Nasai jilid 3 hadis nombor 2754 riwayat 16. Dari Sabit Anas radhiyallahu anhu berkisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah untuk menunaikan umrah qada. Tiba-tiba Ibnu Rawahah berdiri di depan beliau sambil melakukan syair, Halu banil kufari an sabili al-yawma nadribkum a'la ta'wili larban yuzilul hama an maqilih wa yuzihul khalila an khalilih. Singkirkanlah kaum kafir dari jalannya. Hari ini kami memukul kalian hingga kami dapat merebut Mekah dengan pukulan yang dapat memisahkan kepala dari orangnya dan dapat memisahkan seseorang kekasih dari orang yang dicintainya. Orang kekasih dari orang yang dicintainya menyaksikan tingkah Ibnu Rawahah itu, maka Umar menegurnya. Wahai Ibnu Rawahah, di tanah suci di depan Rasulullah SAW, tiada selayaknya kamu mengucapkan syair sabda Rasulullah SAW. Biarkanlah dia. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kata-katanya itu lebih pedas dirasakan mereka daripada anak panah yang mengenakan sasaran. InsyaAllah kita akan baca lagi hadis riwayat 17 InsyaAllah akan datang. Selamat berpuasa kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.